Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, malam ni aku just nak bersembang dengan korang dan nak kongsikan cerita yang dikongsikan oleh Ashraf, kisah seram yang berjudul Penunggu Rumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Cerita dia macam ni lah, alright. So hampir 10 tahun ni Ashraf ni dia bekerja dekat satu restoran dan akhirnya dia berhenti untuk membantu ayah dia menguruskan perniagaan baru yang diasaskan dia di Kuala Lumpur. Dan masa awal pertubuhan syarikat ni cuma Ashraf dengan bapa dia je lah yang kerja dan menetap di Kuala Lumpur. Jadi mak dengan adik-adik Ashraf ni semua diorang menetap di Johor Bahru. Jadi dia dengan ayah dia ni every time kalau nak jumpa mak dengan ayah, nak jumpa mak dengan adik-beradik dia ni, dia akan ulang-alik lah. Ulang-alik setiap minggu guys. Setiap minggu ulang-alik untuk jenguk lah diorang ni kan. Diorang ni okey ke tak okey kan. Kalau ada peluang je ataupun cuti sekolah panjang, confirm balik Johor, and then diorang akan bawa the whole family pergi ke KL, cuti sama-sama kat KL. Jadi ada satu hari tu, masa mak dengan adik-beradik dia ni semua dekat KL untuk bercuti, Ashraf ni pula dia kena balik JB. Dia kena balik JB untuk menghadiri satu perkahwinan kawan sekolah dia ni lah, member baik lah kata kan. Bapak dia pun tanya, abang gerak seorang ke? Dia pun reply macam ya, gerak seorang kan, pergi kejap lagi lah, besok lepas kenduri macam tu abang turun balik KL. Cakap sambil lewa ya, sambil masa tu dia tengah makan nasi lemak kan. Orang kata sambal paru lah, orang kata kan, sambal paru kegemaran si Ashraf ni lah. So bapak dia pun pesan lah, okey hati-hati memandu, okey apa-apa hal bagi tahu tau, dia cakap. So si Ashraf ni macam okey lah kan, dia pun tunduk lah, mengangguk lah dan sambil continue lah makan nasi lemak ni. Jadi lepas dia settle makan nasi lemak ni pun, dia pun kelang kabut lah, kemas beg pakaian dia kan, barang-barang lain, bos gigi, minyak rambut segala macam ni semua dia letak dalam beg. Tapi sebelum keluar rumah tu dia bersalaman lah dengan mak ayahnya. Lepas tu mak dia pun cakap macam, Ashraf, ni kunci rumah kat JB. Nanti bila dah sampai kat rumah tu, bagi tahu mama tau. Lagi satu, sebelum masuk rumah tu, baca apa yang patut. Masuk rumah terus mandi, terus solat. Rumah tu dah tinggal nak dekat seminggu, nak dekat 2 minggu dah tinggal rumah tu kan. Jadi Ashraf pun macam, okey mak kan, jangan risau Nanti bila Ashraf dah sampai sana nanti, Ashraf buatlah apa yang macam mak pesan ni, insyaAllah, dia cakap. Ashraf pun bertolak lah. Pergi ke JB daripada KL tu, dia tolak lebih kurang pukul 11 pagi, 11.30 pagi macam tu. Ashraf ni pula dia gerak awal, okay, sebab dia kena singgah dekat Bandar Hilir Melaka untuk jumpa kawan dia lagi seorang kat sana. Ashraf tiba dekat JB lebih kurang dalam pukul 7.30 malam macam tu lah. Rancangan dia ni memang dia nak sampai awal lah, tapi bila dah jumpa member lama dia dekat Melaka ni, tengah berborak sembang apa semua, dah tentulah orang kata drag the time lah kan. Sampai kat JB lambat pukul 7.30. Daripada pukul 11.30 pagi dia bertolak 7.30 malam baru sampai kat JB kan. Orang kata bila dia dah sampai JB tu, dia dah tak ada singgah mana-mana, tak ada nak singgah pergi beli makan pun tak ada. Dia terus pergi kat rumah diorang ni lah yang dekat JB ni. Bila dah sampai dekat bandar JB ni, Ashraf terus gerak pergi rumah dia dekat Ulu Tiram. Dia bagikan gambaran untuk orang rumah Ashraf ni pula dia terletak dekat hujung lorong guys. And lorong rumah Ashraf ni pula dia jalan mati. Ada hutan kecil. Hutan kecil ni yang memisahkan antara lorong dengan lorong-lorong yang seterusnya. Okay, dia macam ada lorong, lepas tu dia ada hutan-hutan sikit-sikit, lepas tu ada lorong lagi. Jadi bila Ashraf sampai je dekat depan rumah ni, dia rasa macam dia nampak ada benda yang macam agak pelik lah. Sebab daripada luar Ashraf nampak macam lampu porch dia tu macam berkelip-kelip. Tapi dia bukan berkelip-kelip macam rosak tu guys. Dia berkelip-kelip macam seolah-olah macam ada orang main switch. Buka, tutup. Buka, tutup.
Jadi dia macam pelik macam apa hal lampu dia ni macam ni kan. Usually lampu luar rumah dia ni memang sentiasa terbuka lah, sebab kan rumah tu tak ada orang kan. Bila family dorang, bila mak dengan adik-beradik dia gerak KL, bila rumah tu tak ada orang, diorang pasang lampu. Sama juga macam aku, sama juga macam korang. Kalau kita keluar rumah pergi balik kampung ke apa, of course kita akan buka lampu dalam rumah, lampu luar rumah untuk mengelakkan orang kata ada orang untuk menceroboh. Lagi-lagi pula kalau macam rumah tu tak ada orang tinggal, rumah tu gelap sangat, lagilah kita macam orang kata memanggil-manggil untuk orang ceroboh rumah kita ni kan. Macam tu. Berbalik-balik pada cerita ni, jadi Ashraf pun macam lantak tak kisah pasal benda lampu kelip-kelip ni, dia malas nak fikir guys kan. Dia malas nak fikir. Ashraf duk fikir macam okay, maybe lampu dia ni rosak, mungkinlah rosak kan. Jadi lepas dia parking kereta dekat porch, dia pun keluar daripada kereta, and then dia pun ambil lah kunci rumah apa semua. Dia tutup pagar gate tu, dia tutup. Lepas tu dia pun jalanlah kaki daripada gate tu, dia jalan kaki sampailah dekat depan main door dia. Sampai dekat depan main door dia macam Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tiga kali acap bagi salam ni. Jadi sebelum dia melangkah masuk, dia decide aku nak baca ayat kursi. Aku nak baca ayat kursi sebagai orang kata pelindung diri. Jadi dia pun startlah baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pak! Tiba-tiba lampu yang berkelip-kelip tadi tu berhenti, statik je. Ashraf ni macam pelik macam apa hal pula ni kan. Tadi beria sangat berkelip, sekarang lampu tu statik je, on je lampu kan. Macam Ashraf pun macam dah start meremang lah. So dia pun macam bercakap dalam hati dia macam mungkin tak ada apa ni kan, mungkin dia tengah penat kot, mungkin. Jadi dia pun macam orang kata cakap sendiri lah, bermonolog dengan diri sendiri kan. Sambil-sambil tu dia gosok-gosok leher dia macam tu. So bila dia masuk rumah, jadi Ashraf pun nyalakanlah lampu dekat ruang tamu, buka televisyen apa semua. Dia pun buka baju, dia sangkut towel dekat bahu. Lepas tu dia duduk dekat sofa melunjurkan kaki. Member penat kan daripada KL ke JB, sambil tengok TV untuk orang kata untuk hilangkan penat. Yalah, lepas dah seharian memandu, dia nak hilangkan penat. Dia lepak kat situ. So dia pun ambil lah telefon bimbit dia kan. Dia ambil telefon bimbit dia pun nak call lah mak dia. Dia tekan nombor telefon mak dia ni, dia call. Hello, Assalamualaikum Mama. Okay guys, sorry guys, aku pun tak tahu tiba-tiba aku punya tripod punya kaki tiba-tiba macam terplay on kan. Okay, kita continue balik Bila dia sampai rumah tu, dan dia nak call lah mak dia ni. Dia nak call mak dia, dan dia pun ambil lah telefon dia. Dia pun key in nombor telefon mak dia. Lepas tu dia pun call. Hello, Assalamualaikum Mama. Abang dah sampai. Hello Mama. Bising? Abang kat mana? Abang kat rumah lah, dia cakap. Bising sangat. Hello Ma. Tut. Line putus. Tu dia macam pelik, apa benda yang bising? Suara kat TV pun tak adalah kuat mana pun kan. Maybe line kot lah kan. Maybe dia kata mungkin line. So macam tak apalah, kejap lagi dia nak keluar, dia nak call lagi sekali. So si Acap ni pun sambung lah tengok TV kan. Mungkin sebab dia ni dah terlalu penat, dia tak sedar bila masa yang dia terlelap. Tiba-tiba dia macam terkejut guys. Abang. Macam dia terjaga lah. Lepas tu dia macam pandang kiri kanan macam siapa panggil dia ni kan. Dia tak pasti daripada apa panggilan tu daripada mana sebenarnya. Tapi dia macam fikir macam mungkin itu macam suara adik perempuan dia. Tapi dalam kepala otak dia macam adik perempuan aku kat KL ni kan. Tak mungkin, dia cakap. So dia pun cubalah keluar daripada rumah, and dia orang kata dia tengok kawasan luar rumah ni. Dia tengok kiri kanan, tengok kan. Manalah tahu kan ada jiran datang ke kan. And kebetulan pula memang jiran-jiran dia ni panggil dia ni abang. Sebab ada seorang anak jiran Ashraf ni, suara budak ni seakan-akan suara adik si Acap ni. So bila Acap ni menjengah keluar, dia tengok kat luar tak ada siapa. Jadi dia macam alamak, apa hal pula ni kan. Dia pun perlahan-lahan dia tutup balik pintu, dia tutup balik tingkap apa semua. Dia duduk balik kat sofa. Dia duduk garuk kepala dia. Macam siapalah yang panggil ni kan.
kepala tak gatal pun. Dia duduk karu. Dia pun macam, ish, aku ni mimpi agaknya. Aku nak pergi mandi lah. Kejap lagi aku nak pergi lepak dengan Man. Dia cakap dengan diri dia macam tu lah. Jadi Ashraf ni pun okay, dia ambil lah dia punya beg pakaian dia. Dia carilah baju untuk dia salin kejap lagi. Dengan dia punya towel dekat bahu dia, dengan dia punya dia punya ubat gigi lah, dia punya shampoo pun semua. Dia nak pergi mandi. Dia dah malas nak fikir. Dia macam okay fine, aku nak pergi mandi. And then one more time guys, lagi sekali, abang dia terkejut gila guys. Dia terkejut gila bila dengar suara yang sama duk panggil dia juga. Terkejut ni orang kata sampai tersentak, macam terlompat sikit. Segala bulu roma yang ada dekat badan Ashraf ni semua naik kan. Tengkuk Ashraf ni pun dah jadi macam panas. Dalam hati Acap ni macam dah membara lah, macam ni dah lebih ni. Dia terus pakai baju yang dia capai daripada beg dia tadi tu. Dia terus ambil telefon, dia terus telefon member dia Man ni. Tapi masa dia bercakap dengan Man ni, dia macam menahan lah. Dia macam menahan ketakutan lah. Menahan menggigil tu dia tahan. Cakap hello Man, Assalamualaikum. Kau dah balik kerja ke? Lagi setengah jam. Okey cantik. Aku tunggu kau ke tempat biasa Gigil? Takut? Tak. Aku okey. Nantilah aku cerita kat kau. Apa-apa nanti kita roger, okey? Pap. Dia terus tak telefon. Tapi dia macam pelik juga. Dengan Man, elok pula line coverage. Masa dia cakap telefon dengan mak dia tadi, macam pelik-pelik, macam suara sangkut-sangkut apa semua kan. Tapi yang peliknya time ni, masa dia call si Man ni, suara Man tu lain sikit. Suara dia macam garau sikit. Lantak lah. Dia pun macam malas nak fikir. Dia macam okay whatever. So masa dia tengah orang kata dah pakai baju apa semua, okay, dia of course lah dia nak kemas-kemas lah sikit kan, letak bag-bag dia apa semua tu. So masa dia tengah mengemas ni, dia terdengar macam lebih kurang macam ada orang buka pintu. Ada orang membuka pintu dan menutup pintu bilik Acap dekat tingkat atas. Kalau tak, keregung. Gung. Benda tu berterusan banyak kali. Buka tutup. Jadi si Acap ni macam pening kepala, tak tahu nak buat apa. Mulut si Acap ni tak berhenti-henti bersikir. Jadi lepas Acap dah settle kemas barang-barang dia semua, letak dekat tempat yang sepatutnya, bunyi tu pun dah tak ada lah. Acap macam okay, lega lah sikit. Mungkin ada benda yang nak ganggu si Acap ni kan? Tapi mungkin benda tu dah tak ada lah kan? So si Acap ni pun angkat barang-barang dia semua, kunci kereta apa segala macam ni, handphone apa semua, kuatkan semangat untuk tutup semua switch elektrik yang ada. Lampu, kipas apa segala macam dia semua dia nak tutup. Jadi masa Ashraf nak tutup switch lampu kat tengah rumah, Ashraf terpaksa pergi ke pintu dapur rumah sebab switch hall tengah tu dekat bahagian dapur tu. Jadi dalam perjalanan Ashraf nak ke sana, Ashraf terdengar ada bunyi ketukan dekat dapur. Dia macam okay, Ashraf cuba lah duk menjengah dekat dapur kan. Walaupun dapur tu agak gelap, Ashraf orang kata Acap ni masih boleh orang kata nampak berbekalkan lampu cahaya daripada jiran rumah sebelah. Okay, limpahan lampu ataupun limpahan cahaya daripada rumah jiran sebelah. Jadi si Acap ni nak tengok lah, mana tahu kan ada orang nak cuba masuk ke apa kan. Masa ni dia tak fikir benda bukan-bukan lagi. Acap pun dengan perlahan-lahan dia selak langsir dapur tu. Slowly dia selak langsir dapur. Dan masa dia selak langsir dapur, dalam kesamaran, okay, Acap ternampak sosok tubuh orang berbungkuk. Rambut dia panjang, pakai baju kurung lusuh dan berkain batik, sedang memotong sesuatu dekat dapur. Aku buat cerita ni pun aku meremang bulu rumah aku ni. Jadi si Acap ni macam terpaku lah. Dia macam alamak, siapa ni kan. Dia macam tak boleh berganjak daripada situ. Dia macam terpaku kat situ. Dia tengok je benda tu. Lepas tu bunyi lagi, tak. Kali ni dia tahu lah, benda tu seolah-olah macam bunyi chopping board lah. Tak macam tu kan. Benda tu macam terus memotong benda. Tak. And then bila dia dengar bunyi macam tu, tiba-tiba benda tu pusing muka dia ke arah Acap. Dia pusing. Dia pusing, muka dia berkedut, mata dia putih, tersenyum ke Acap. Time tu aku cakap guys, kaki Acap ni lemah longlai. Acap boleh buat apa masa tu? Dia boleh kuatkan semangat dan dia menjerit Allahu Akbar
daripada kaki dia yang terpaku tadi tu tiba-tiba dah boleh bergerak. Acap tak ada cerita banyak guys. Dia terus lari keluar rumah. Menggigil-gigil tangan si Acap ni kan? Nak kunci pintu rumah, nak buka pagar, nak masuk kereta, nak start enjin kereta, semua dah kelang kabut dah ni. Masa dia masuk kereta, dia start kereta. Alhamdulillah kereta dia boleh hidup. Jadi lepas tu Acap keluarkan kereta. Acap sempat kunci pintu pagar rumah. Masa dia tengah kunci pintu pagar rumah ni, Acap ternampak sesuatu di tingkap dekat rumah Acap ni. Korang tahu apa benda? Aku nak cerita ni guys, ya Allah, meremang. Korang tahu tak apa benda yang Acap nampak sebenarnya? Acap nampak ada sosok orang bongkok yang tadi tu, yang dia nampak kat dapur tu, tengah melambai-lambai dekat Acap. Dengan ada satu sosok putih sedang melompat-lompat di sebalik tingkap. Kau faham tak? So basically apa benda yang Acap nampak? Yang Acap nampak dua benda. Dekat tingkap dia nampak satu orang tu yang badan bongkok tu duk melambai kat dia. Tapi dekat tingkap lagi satu, di sebalik tingkap lagi satu tu, dia nampak ada sosok putih melompat-lompat. Apa lagi? Tanpa berlengah, orang kata, Acap lari, masuk kereta, terus keluar rumah. Pecut laju keluar daripada lorong rumah dia ni. So Acap berhentikan kereta dia. Lepas dia dah keluar daripada lorong tu, dia berhentikan kereta dia dekat 7-Eleven. 7-Eleven yang dekat rumah dia ni lah. Dia pun belilah sekotak rokok. Nak rokok pun menggigil guys. Tangan menggigil nak rokok. Jadi dalam keadaan dia tengah menggigil, tangan dia menggigil nak isap rokok ni, dia pun call lah member dia, si Man ni. Hello, Assalamualaikum Man, kau dah habis kerja ke? Lambat lagi ke? Tadi kata setengah jam. Lah, tadi kan aku call kau. Tak ada. Man, kau jangan main-main Man. Kau jawab call aku tadi Man. Aduh, okey lah, tak apa, ajak lagi lah kita jumpa. Tut. Dah, dia tengok phone dia. Ada satu private number yang tengah call dia ni. Waktu dia tengah cakap dengan Man, dia ada satu private number tengah masuk. Siapa pula ni? Dia cakap malam-malam call private number. Hello. Dia jawab. Lepas tu tiba-tiba dia dengar ada satu suara garau menjawab, Abang kenapa keluar? Abang takut Abang baliklah sini bang. Ini kan rumah abang. Time tu Acap terpaku tak terkata guys. Inilah dia cerita yang dikongsikan oleh penulis kita, Ashraf. Aku tak tahu sama ada ni pengalaman sebenar ataupun ini adalah hanya satu rekaan semata-mata, tapi cerita dia agak menarik guys. Dan masa aku bercerita ni pun dengan pukul 11.30 nak dekat pukul 12 malam ni, cerita benda-benda macam ni agak cuak agak guys. Memang cuak. Macam mana guys, korang suka dengan cerita ni? Kalau kata korang suka dengan cerita ni, korang komen dekat bawah, and then kita akan cuba untuk Acap menceritakan sambungan cerita ni kalau ada. Okay, sebab dia punya cerita sampai kat sini je. Sampai kat sini dia kata yang abang, kenapa abang keluar? Takut ke? Abang balik lah kan kat sini rumah abang kan. Sampai situ je. Acap terpaku tak terkata. Sampai situ je dia punya cerita. Mungkin ada sambungan dia. So korang komen kat bawah guys. Korang komen kat bawah, cakap korang nak part 2, dan insyaAllah kita akan bacakan untuk part 2. Okay. Before kita gerak untuk mengakhiri kita punya show untuk malam ni, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.